Seorang ratu, dua buah golongan. Golongan yang pandai membuat slide dan golongan yang tidak. Golongan yang tidak pandai membuat slide dihapuskan. Namun masih ada yang belum tertangkap, yaitu Puteri Aurora. Mampukah dia mencari jalan untuk menjadi pembuat slide yang kreatif dalam keadaan diburu oleh Ratu Sylvia? Mampukah dia menyelamatkan orang-orang yang telah tertangkap? Mampukah dia memujuk Ratu untuk menerima golongan seperti mereka? Kekejaman Ratu semakin berleluasa. Puteri Aurora tidak mempunyai pilihan. Puteri Aurora terus berusaha menjadi pembuat slide yang berjaya. Tahap kreativitinya meningkat saban hari. Perjuangan harus diteruskan. Mampukah dia menemui jalan keluar? Kekejaman Ratu semakin di luar kawalan. Berjayakah Aurora? Di manakah saya sekarang? Objektif pembelajaran pertama, memberi pendedahan tentang seni digital multimedia melalui aplikasi Canva. Yang kedua, menghasilkan slide pembentangan yang kreatif berdasarkan langkah-langkah yang diberikan. Yang ketiga, mengenal dan mengaplikasikan slide daripada Canva. Dan yang terakhir, menghurai kepentingan pendidikan seni visual dalam era teknologi tinggi berdasarkan aplikasi Canva. Hai, selamat datang ke dunia Canva. Saya tahu kenapa anda di sini. Pasti anda buntu kan? Macam mana nak buat slide yang cantik ni? Saya tak reti, saya tak kreatif. Dengan Canva, segala pasti akan menjadi semudah ABC. Mari kita selami sebuah aplikasi yang dinamakan sebagai Canva. Dengan tagline-nya, Canva makes design simple for everyone. Leganya hati bila kita dengar perkataan mudah kan? Siapa je tak suka benda-benda mudah kan? Tapi mudah-mudah pun macam mana kita nak guna Canva ni? Sebelum tu, apa kata kita kenali siapa pengasas Canva ni? Ratu Canva atau pengasas Canva merupakan seorang perempuan tau. Nama beliau ialah Melanie Perkins, seorang gadis di lingkungan 30-an yang berasal daripada Perth, Australia. Jadi, secara langsungnya, beliau merupakan warga negara Australia lah kan? Tahukah anda, si cantik manis ini telah disenarai pendekkan sebagai antara jutawan termuda di Australia. Hebat kan? Beliau juga telah mendapatkan pendidikan dari College Sacred Heart dan menjadi pengusaha teknologi harapan. Kini, nama beliau tidak asing lagi sebagai pengasas bersama atau CEO Canva. Melalui beberapa temu bual yang direkodkan di YouTube, idea beliau ini terjana khusus untuk membantu orang ramai kerana beliau pernah menjadi tutor dalam bidang perekaan grafik. Oleh kerana beliau memahami kesukaran yang dialami oleh pelajarnya untuk menekan pelbagai pautan, maka terciptalah Canva. Begitulah serba sedikit sejarah terciptanya Canva. Oh, ya. Salah satu fakta istimewa dan justifikasi mengapa Canva ini merupakan satu aplikasi yang sangat popular dan mudah digunakan. Aplikasi Canva ini telah tersebar luas di serata dunia dan boleh diakses oleh 190 buah negara termasuk Malaysia. Kita mulakan tutorial Canva kita sekarang. Canva merupakan aplikasi yang memudahkan seseorang untuk meningkatkan tahap kreativiti mereka.
Anda boleh membuka laman web Canva sama ada menggunakan telefon bimbit ataupun komputer riba. Setibanya kita di halaman utama Canva, kita akan disajikan dengan pelbagai kemudahan. Oleh itu, kita hendaklah menerokai kemudahan itu terlebih dahulu. Klik pada template. Canva ada menyediakan template untuk media sosial, antaranya ialah Instagram Story, Instagram Post, Facebook Post, Facebook Cover, YouTube Channel Art dan LinkedIn Banner. Ini memudahkan masyarakat untuk menjadi lebih kreatif. Canva turut menyediakan perkhidmatan dari segi personal, antaranya ialah invitation, card, resume, postcard, weekly schedule planner dan t-shirt. Hal ini memudahkan kehidupan seharian masyarakat. Contohnya, mereka ingin membuat kad invitation sendiri mengikut cerita rasa mereka. Mereka boleh menggunakan Canva. Dari segi bisnes pula, Canva turut menyediakan template untuk presentation, website, logo, business card, invoice dan business letterhead. Hal ini memudahkan golongan seperti pekerja, pelajar dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, dalam menyediakan slide pembelajaran, mereka hanya perlu memilih slide tanpa memikirkan cara mencantikkan slide mereka ataupun bimbang seandainya mereka tidak kreatif dalam membuat slide. Canva turut menyediakan template bagi marketing. Contohnya ialah poster, flyer, infografik, brochure, newsletter dan proposal. Hal ini memudahkan masyarakat. Contohnya, mereka ingin membuat poster untuk mempromosikan perniagaan mereka ataupun mempromosikan agar mengundi mereka dalam sidang jawatankuasa ataupun lain-lain. Dari segi education pula, Canva turut menyediakan template untuk classroom decor kit, lesson plan, worksheet, certificate, bookmark dan class schedule. Hal ini mampu memudahkan kerja guru-guru. Sebagai contoh, mereka hendak membuat sijil untuk anak-anak murid mereka. Guru tersebut boleh membuka Canva dan hanya memilih template dalam membuat sijil. Mudah bukan? Canva juga mengikut arus kemodenan masa. Jadi, Canva turut menyediakan template dari segi trending iaitu Canvas print, videos, YouTube intros, photobooks, menu dan initiatory planner. Okay, sebagai contoh, sekarang kita ramai tengok orang nak jadi YouTuber. Oleh itu, Canva menyediakan satu kemudahan iaitu menyediakan intro YouTube kepada bakal-bakal YouTuber di luar sana. Baiklah, kita beralih kepada features. Antara features yang disediakan ialah photos. Photos terdiri daripada free photos, background, nature, animal, food dan people. Sebagai contoh, kita hendak membuat satu presentation yang menarik. Jadi, kita nak menggunakan gambar-gambar. Oleh itu, Canva menyediakan pelbagai jenis gambar secara percuma dan pelbagai pilihan lain seperti haiwan, kanan, orang sama ada dalam bentuk 2D ataupun 3D. Dari segi ikon, Canva menyediakan pelbagai jenis ikon iaitu social media, web, file and folder, business, weather dan komputer. Sebagai contoh, kita hendak menggunakan ikon-ikon ini dalam presentation kita. Dan contohnya ialah menggunakan ikon cuaca. Terdapat pelbagai jenis ikon cuaca, antaranya ialah panas, hujan, salji dan lain-lain. Feature yang seterusnya ialah print product, antaranya ialah business card, postcard, invitation, custom mug, flyers, custom t-shirt dan lain-lain. Sebagai contoh, kita hendak membuat satu pakaian persatuan. Jadi kita sebagai ketua persatuan ingin mendesainkan pakaian tersebut. Kita boleh menggunakan Canva agar desain tersebut memenuhi cita rasa kita dan memenuhi kriteria persatuan. Feature yang seterusnya ialah perkaitan aplikasi. Contohnya ialah Google Maps, Graphic, QR Code, Bitmoji, YouTube, Duotone dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi ini mempunyai kaitan dengan Canva. Canva turut menyediakan feature Explore, antaranya ialah theme, videos, graph and chart. Sebagai contoh, kita ingin mengembangkan bisnes kita ataupun kita ingin mengenali lebih ramai orang di dalam Canva, kita boleh menggunakan aplikasi Canva untuk berbuat sedemikian. Sebagai contoh, kita boleh menjual template kita sendiri di dalam akaun Canva. Feature yang terakhir ialah download. Seperti yang kita tahu,
Canva boleh dibuka sama ada menggunakan telefon bimbit ataupun computerable. Jadi, kemudahan download ini disediakan sama ada pengguna merupakan pengguna Mac, Windows, Android ataupun iOS. Oleh itu, Canva sangat mudah digunakan kerana semua jenis aplikasi, semua jenis peranti boleh menggunakannya. Kemudahan yang seterusnya ialah Learn. Apabila kita menekan butang Learn, akan keluar dua pilihan iaitu Design School dan Blog. Untuk Design School, terdapat dua jenis pilihan iaitu Courses dan Tutorial. Butang-butang ini biasanya digunakan oleh pelajar ataupun murid-murid sekolah. Manakala Blog memiliki tiga jenis butang iaitu Design, Marketing dan Branding. Butang-butang ini biasanya digunakan oleh orang dewasa yang terlibat dalam perniagaan ataupun dalam dunia blog ataupun orang yang ingin membuat brand. Berikut merupakan kemudahan yang ada di dalam Canva. Marilah kita mulakan dengan tutorial presentation. Dipersilakan. Berikut merupakan kemudahan yang ada di dalam Canva. Marilah kita mulakan dengan tutorial presentation. Dipersilakan. Baiklah, mari kita teruskan. Mahu menambah rempah magis di dalam slide? Seperti yang dijanjikan, mari saya tunjukkan betapa mudahnya membuat slide yang sangat-sangat cantik dengan menggunakan Canva. Ambil telefon anda, ambil laptop anda, komputer anda. Mari saya tunjukkan cara-caranya. Langkah pertama, anda klik terlebih dahulu butang yang dilabelkan sebagai presentation. Seperti ini. Sudah? Bagus. Langkah seterusnya, pastikan skrin anda memaparkan sebuah slide kosong dan beberapa butang pilihan di kiri skrin anda. Kiri skrin anda tahu? Sudah? Bagus. Kemudian, mari kita terokai butang-butang di bahagian kiri skrin dan kemampuannya membantu anda menghasilkan slide. Maka, langkah ketiga, klik pada butang templates yang berada di kedudukan teratas dan anda akan dapat memilih ribuan template slide yang telah disediakan oleh pereka grafik profesional. Pilih saja ikut kesesuaian topik anda. Sebagai contoh, saya memilih tema Yellow and Pink Nostalgia. Jadi di sini telah dibekalkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 slide dibekalkan dalam tema yang sama. Tetapi, jangan risau jika anda hendak menambah slide daripada tema lain juga. Boleh, hanya tekan kembali pada menu utama. Langkah kelima, setelah memilih template yang berkenan di hati, anda boleh menyunting teks dengan hanya klik pada teks yang disediakan. Seperti ini. Nota tambahan. Apabila anda klik pada teks tersebut, paparan ini akan muncul di bahagian atas slide anda. Terdapat beberapa butang yang membawa fungsi yang pelbagai seperti untuk mengubah font, untuk mengubah saiz font, untuk mengubah warna font, untuk meletakkan bullet pada teks, untuk menyusun jarak antara font dan untuk mengatur gaya dan bentuk font. Nampak kan? Dengan hanya satu patah perkataan pun anda boleh jadikan ia cantik tau. Langkah ke-6 pula, anda klik pada butang Elements. Dalam butang ini, ia menggaungi gambar, grafik, video atau audio yang disediakan dalam slide anda. Contohnya, anda cari perkataan art seperti ini
dan akan keluarlah segala gambar, grafik, video atau audio yang berkaitan dengan artis. Mudah je kan? Di sinilah tempat anda dapat mencongkel kreativiti anda yang tersembunyi di dalam diri anda. Jadinya di sini anda dapat memaksimumkan corak pada slide anda. Seperti ini. Cantik kan? Seterusnya, langkah ketujuh. Klik pada butang Upload. Anda dapat memuat naik gambar, video atau audio kepunyaan anda yang berada di dalam peranti. Bukan itu saja, anda juga boleh memuat naik daripada Instagram anda, Facebook, Google Drive atau Dropbox anda. Maka di sini anda dapat terus memuat naik perkara peribadi anda tanpa perlu bersusah payah copy and paste. Anda perasan tak ada butang record yourself? Bonus tip untuk semua. Jika anda hendak merekod video pembentangan pada slide tersebut, anda boleh sahaja klik pada butang record yourself dan video akan terus disimpan dalam penyimpanan fail Canva anda. Ini dia contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Mudah je kan? Sentuhan terakhir. Klik pada butang teks. Ia lebih kurang sama dengan teks yang pertama tadi. Ingat tak? Pada bahagian teks ketiga teratas, 1/3 tu, anda akan mendapati teks heading, subheading dan a little bit of body text. Apa bezanya? Bezanya ialah saiz poinnya sahaja. Dalam teks ini juga, pihak Canva juga menyediakan font combination yang menawarkan lebih banyak jenis font dengan warna dan desainnya yang tersendiri. Anda tinggal untuk pilih dan sunting teks. Akhir sekali, mari kita saksikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Baiklah, mari kita lihat rumusan hasil slide daripada Canva. Apa yang kita boleh rumuskan ni? Multimedia Canva. Mari kita lihat. Menurut Thomson 1994, multimedia merupakan suatu sistem yang menggabungkan teks, image, video, animasi, suara dan sebagainya. Jadi, kalau kita tengok balik slide kita tadi, ada tak semua elemen tu? Kita terbukti ada. Jadi, Canva merupakan salah satu multimedia. Dan katanya lagi, membolehkan multimedia mengandungi beberapa elemen-elemen utama dan tujuan elemen-elemen ini adalah untuk mewujudkan suatu persembahan informasi yang lebih menarik dan berkesan. Jadi katanya juga, sebuah multimedia yang berkesan haruslah menonjol dan menarik perhatian orang ramai. Jadi seperti slide yang kita tengok tadi, yang terhasil tu menarik kan? Jadi bila kita tengok slide yang menarik dan mudah difahami, jadi mesti kita senang ingat. Jadi selari dengan katanya, multimedia ini dikira berkesan jika mesej atau informasi yang ingin disampaikan mudah difahami. Jadi Canva sama dengan multimedia. Dalam asas seni reka, jadinya Canva atau Canva yang berada di bawah multimedia merupakan komunikasi visual, reka bentuk grafik dan multimedia. Terusnya, mari kita lihat apa kata Laura Chapman.
Laura Chapman 1978 dalam bukunya A Practice in Art Education. Proses kreativiti mempunyai kaitannya rapat dengan proses artistik. Apa itu proses artistik? Proses ini melibatkan 3 fasa iaitu pewujudan idea, perkembangan idea dan pelaksanaan melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dalam konteks pembelajaran pendidikan visual. Jadi kita tengok ringkasan yang telah saya buat. Pertama, daripada slide yang kita buat tadi. Pertama, pewujudan idea. Daripada pilihan template-template tadi yang kita tengok banyak-banyak tadi, jadi maka terwujudlah idea macam mana kita nak buat ni kan. Seterusnya, perkembangan idea. Jadi daripada butang-butang yang banyak-banyak tu, kita mendapati terdapat banyak pilihan elemen, upload, tabs, audio dan sebagainya. Pelaksanaan melalui pendekatan-pendekatan yang sesuai dalam konteks pembelajaran PSV. Jadi, perkara yang dipilih untuk menghasilkan slide adalah pelaksanaannya. Jadi, sudah terbukti slide yang telah kita buat tadi menepati dengan proses artistik yang telah dikatakan oleh Laura Chapman. Kesan penggunaan multimedia Canva. Yang pertama ialah menjimatkan kos. Seperti yang kita tahu, Canva menyediakan ratusan jenis template. Sebagai contoh, kita mahukan kad perniagaan. Kita boleh mereka sendiri kad perniagaan tersebut melalui aplikasi Canva tanpa perlu mengupah orang lain. Kesan yang seterusnya ialah meningkatkan kemahiran. Sebagai contoh, melalui template-template yang telah kita lihat, kita boleh meningkatkan tahap kreativiti kita sendiri kerana kita mempelajari apa itu kreativiti, apa itu kesenian melalui aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Canva. Yang telah kita lihat, kita boleh meningkatkan tahap kreativiti kita sendiri kerana kita mempelajari apa itu kreativiti, apa itu kesenian melalui aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Canva. Contoh, kita seorang yang tidak tahu seni, kita seorang yang tidak tahu apa itu kreatif. Namun setelah menggunakan Canva, kita didedahkan dengan pelbagai jenis kesenian. Dengan contoh, kita seorang yang tidak mengetahui apa itu seni. Dengan pendedahan yang diberikan oleh Canva, kita akan menjadi lebih kreatif dan tahap kesenian dalam diri kita dapat dipertingkatkan. Kesan yang ketiga adalah kemudahan pengendalian. Seperti yang kita tahu, Canva menyediakan ratusan template. Jadi, seandainya kita ingin merekam sesuatu produk ataupun penghasilan, kita hanya perlu memilih template dan menambah elemen sebagai unsur tambah. Kesan yang keempat ialah tahap kreativiti seorang meningkat. Hal ini demikian kerana sebagai seorang pengguna Canva, kita akan didedahkan dengan berbagai jenis tahap kreativiti, berbagai jenis slide, berbagai jenis template dan berbagai jenis kesenian yang ada di dalam Canva. Oleh itu, daripada seorang yang tidak mempunyai kreativiti, kita akan mendapat menambah kreativiti dalam diri kita kerana kemudahan yang diberikan. Hal ini disokong kerana Canva menggunakan grafik sebagai persembahan image atau paparan visual. Contohnya gambar, lukisan, ilustrasi, carta dan sebagainya. Grafik digital merupakan hasil kerja grafik yang dihasilkan dengan menggunakan kemudahan atau perisian komputer. Contohnya imej mudah seperti garisan atau paparan imej yang lebih kompleks yang dihasilkan oleh komputer. Grafik digunakan bagi tujuan untuk memberikan penekanan jauh kepada suatu persembahan dan juga membantu untuk menerangkan suatu maklumat yang lebih berkesan. Samping itu, grafik Canva juga mampu menjadikan sebuah persembahan atau penyampaian maklumat itu lebih menarik dan hidup kerana grafik bukan sahaja memberikan maksud tetapi juga mampu memperlihatkan situasi perasaan atau deria rasa yang lebih terperinci. Grafik Canva juga digunakan sebagai elemen pelengkap iaitu sebagai latar belakang atau tekstur yang menjadi pelengkap kepada maklumat yang ingin disampaikan. Fokus utamanya ialah berfungsi sebagai logo, imej, lukisan ataupun wajah yang memainkan peranan utama dalam sesebuah persembahan itu.
Terdapat dua jenis kategori asas grafik, iaitu grafik vektor dan grafik yang sesuai digunakan untuk teks dan grafik tebal. Nah, walaupun saiznya berubah, kualitinya tetap sama, tidak berubah. Antara aplikasi yang menyediakan grafik vektor ialah Macromedia Freehand, Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Selain itu, image bitmap yang bergantung kepada saiz user paparan dan keupayaan grafik dan komputer individu. Saiz file biasanya dimampukan bagi menjimatkan ruang memori. Walau bagaimanapun, tidak seperti grafik vektor. Kualiti imejnya menggunakan grafik antara ialah turut menyediakan audio. Audio digunakan bertujuan untuk membantu proses penyampaian persembahan agar penyampaian lebih mantap dan memberi impak yang lebih berkesan. Selain itu, audio juga bertujuan untuk meningkatkan kesan motivasi kepada orang ramai agar dapat menarik minat mereka untuk menyertai proses penyampaian itu, di samping menimbulkan suasana yang menarik. Antara beberapa panduan dalam menggunakan audio dalam multimedia ialah penggunaan audio haruslah bersesuaian dengan isi kandungan aplikasi atau program yang dilaksanakan. Contohnya drama atau tayangan montaj. Sekiranya terdapat penggunaan audio, pastinya terdapat kepentingan Canva. Penggunaan Canva semakin meluas dalam dunia teknologi hari ini. Oleh itu, telah wujud pelbagai bidang yang menggunakan Canva. Canva boleh ditemui dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang pendidikan, perniagaan, hiburan, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya. Bagi bidang pendidikan, Canva menjadi saluran yang berkesan dalam menyampaikan sesuatu mesej atau maklumat kepada para pelajar, memudahkan urusan PDPR, menjimatkan masa, memudahkan penyampaian pengajar, meningkatkan tahap penerimaan dan pembelajaran pelajar. Contohnya slide presentation, infografik dan sebagainya. Sebagai pendidikan dan latihan pelajar. Bagi bidang perniagaan pula, Canva lebih banyak diaplikasikan untuk tujuan periklanan. Periklanan akan menjadi lebih menarik dan interaktif berbanding iklan yang terbentuk kaku dan statik. Canva digunakan untuk persembahan, latihan, pemasaran, demonstrasi produk, katalog dan komunikasi dalam rangkaian. Medium untuk menyampaikan iklan kepada pelanggan ialah laman web, presentation, infografik, poster dan lain-lain. Bagi bidang hiburan pula, Canva menggunakan elemen-elemen dalam bidang hiburan yang menjadikannya lebih menarik dan interaktif. Contohnya, majalah interaktif, muzik, filem animasi dan lain-lain. Canva dilihat pada grafik serta aksi-aksi yang menarik di samping kesan-kesan audio, video dan animasi yang menghiburkan. Dalam bidang perubatan juga, Canva dilihat berguna kerana klinik dan hospital menggunakan Canva untuk menghasilkan infografik, poster dan lain-lain bagi menceriakan hospital dan klinik tersebut. Canva dilihat turut digunakan dalam bidang kejuruteraan, contohnya dalam reka bentuk. Reka bentuk berbentuk komputer atau CAD digunakan. Aplikasi ini membolehkan jurutera melihat atau menggambarkan reka bentuk produk yang dihasilkan dari pelbagai aspek dan memperbaikinya sebelum proses pengeluaran secara besar-besaran. Di sini kita dapat lihat Canva memainkan peranan dalam pelbagai bidang. Berikut adalah rujukan bagi slide ini. Tidak lupa sekalung penghargaan diberi kepada para pensyarah yang banyak membantu kumpulan kami dalam menyempurnakan kerja khusus kali ini. Tidak dapat kami membalas jasa mereka melainkan Tuhan. Setelah mengenali apa itu Canva dan cara membuat slide, maka penghapusan golongan tidak kreatif itu juga dimansuhkan. Puteri Aurora kembali ke kerajaannya dan mengajar rakan-rakannya yang lain. Dunia mereka kembali bahagia.